yang disebut dengan sungai kehidupan, dan mereka yang dimerdekakan oleh Allah, utaqa Allah dipanggil. Orang yang dimerdekakan oleh Allah. Ni kumpulan yang kita bincangkan sebelum daripada ni. Kemudian lalu dikeluarkanlah daripada neraka orang yang layak menjadi penghuni syurga. Maknanya siapa-siapa yang dalam neraka tu Allah dah mula keluar daripada neraka tu untuk masuk dalam syurga. Yang di antara kedua matanya ni, ahli neraka ni bila keluar dia nak masuk dalam syurga tu, di antara kedua mata dia ni tertulis di tengah-tengah ni, di atas dia ni, apa dia tulisan dia? Utaqa Allah, mereka yang dimerdekakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai suasana di akhirat Allah dan suasana yang kita akan lalui saat mana di antara kita nak masuk syurga ataupun di saat mana nak keluarkan manusia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana ni perlu kita fahami supaya kita tidaklah terjebak di kalangan ahli neraka tersebut, dan kita sentiasa berusaha untuk menjadikan kita ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana boleh jadi jemaah akan tanya, tujuan apa kita belajar bab gini ustaz? Tajuk sebegini pada diri kita ni. Jawabnya, tujuannya nak suruh kita datang perasaan semangat kita, perasaan kekuatan pada kita ni terhadap keyakinan kita kepada syurga Allah. Dan kita ni supaya timbul dalam jiwa kita ni perasaan tak naknya kita dihumban ke dalam neraka Allah. Yang ni yang penting sentiasa kita buat, sentiasa hidupkan dalam hati kita, agar dalam hati kita ni sentiasa berkembang satu suasana yang di mana kita ni sentiasa berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni satu. Yang keduanya, apabila kita meninggal dunia nanti, kita akan pergi kepada alam yang kita cerita ni. Bila kita pergi ke alam yang kita cerita ni, yang kita sebut ini, maka di waktu itu kita tak teraba-raba ataupun kita tak cari-cari saat yang kita sampai di sana nanti. Sebab bayangkan orang yang dia tak belajar. Orang yang tak belajar, bila sampai satu tempat yang dia tak pernah belajar, dia akan tercari-cari keadaan itu. Macam orang yang tak pernah pergi kursus haji. Tiba-tiba dianya pergi buat haji dalam keadaan dia tak pernah belajar tentang haji. Tentu dia akan kelam kabut. Dia tak tahu orang nak pergi ke padang Arafah macam mana. Kemudian kenapa mesti berwukuf di padang Arafah. Kenapa kena yang disebut dengan melontar di jamrah dan seumpamanya. Demikian juga dengan kita ni, yang kita nak pergi ke akhirat Allah. Bila kita nak pergi ke akhirat Allah, kita kena tahu suasana macam mana suasana yang kita nak pergi nanti. Supaya kita ni tak tercari-cari pada diri kita demikian. Dua. Yang ketiganya, kita nak suruh bila kita dah belajar bab begini, kita dah tahu dah kelompok mana yang kita akan dapat. Di waktu mana kita menghadap depan Allah. Bila kita nak dapat ni, sekarang, waktu mana kita belajar sekarang. Bila kita belajar sekarang ni, kita sedang memilih kelompok mana yang kita nak dapatkan waktu mana di akhirat nanti. Parahan sekian dengar je kuliah ni. Bila parahan sekian dengar siri-siri kuliah yang kita belajar ini, maka kita dah boleh buat keputusan. Aku mesti berada di kelompok mana. Dia akan jadi demikian. Bila kita balik je kita buka balik kitab yang kita belajar ni. Kecuali kita tutup dan tak buka-buka. Kalau kita balik,
kita buka balik, kemudian kita baca balik, kita akan fikir terus. Aku mesti dekat dengan para nabi. Aku mesti berusaha untuk menjadi kalangan orang yang senang untuk melalui titian sirat. Kita faham macam mana kita nak melalui titian sirat. Macam mana kita nak dapatkan kita panggil syurga Firdaus Allah. Bila kita belajar suasana ini. Itu di antara 3 sebab. Kenapa kita belajar tajuk-tajuk sebegini. Supaya kita ni menambahkan lagi keyakinan kita dengan syurga Allah dan kita jauh daripada neraka Allah SWT. Jemaah sekalian, kita baru sampai tajuk Nahrul Hayah. Yang disebut dengan sungai kehidupan. Dan mereka yang dimerdekakan oleh Allah, Utaqa Allah dipanggil. Orang yang dimerdekakan oleh Allah. Ni kumpulan yang kita bincangkan sebelum daripada ni. Baik, kita sampai pada Abu Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Qatli dalam Ad-Dibaj meriwayatkan daripada Ahmad bin Abu Al-Haris, daripada Abdul Majid bin Abu Ruwad, daripada Muammar bin Rashid, daripada Al-Hakim daripada Abban, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menetapkan ketetapan di antara makhluknya, maka dia mengeluarkan sebuah kitab daripada bawah arasy dan berfirman, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Aku adalah yang maha pengasih dan penyayang. Lalu dikeluarkan daripada neraka orang yang menjadi penghuni syurga, yang di antara mereka, di antara kedua matanya, ditulis orang yang dimerdekakan Allah Ta'ala itu, Utaqa Allah. Dia panggil demikian. Ini di waktu mana ceritanya di padang mahsyar nanti, bila dah masuk dah ahli syurga ke dalam syurga, masuknya ahli neraka ke dalam neraka, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebut, Allah keluarkan perintah Allah. Dia panggil, yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita ni akan keluar kitab daripada bawah arasy. Kitab ni maksudnya keluar perkeliling, senang ceritanya. Keluar perkeliling daripada bawah arasy Allah. Bila keluar perkeliling, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Maksudnya, aku ni penyayang, katanya Allah. Aku ni kesian belas dibandingkan dengan kemarahan aku. Hari pada mahsyar ni hari yang dipanggil hari yang Allah tunjukkan kemarahan sungguh-sungguh pada manusia. Tapi bila dah masuk ahli syurga ke dalam syurga, ahli neraka ke dalam neraka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan lagi keliling lagi. Keliling apa dia? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, rahmat aku mengatasi daripada kemarahan aku. Maknanya aku ni lebih kesian pada kamu dibandingkan dengan marahnya aku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kemudian lalu dikeluarkanlah daripada neraka orang yang layak menjadi penghuni syurga. Maknanya siapa-siapa yang dalam neraka tu Allah dah mula keluar daripada neraka tu untuk masuk dalam syurga. Yang di antara kedua matanya ni ahli neraka ni, bila keluar dia nak masuk dalam syurga tu, di antara kedua mata dia ni tertulis di tengah-tengah ni. Di atas dia ni, apa dia tulisan dia? Utaqa Allah. Mereka yang dimerdekakan oleh Allah. Maknanya bekas banduan dah senang cerita. Bahasa yang mudahnya, nak gambarkan Utaqa Allah ni, maknanya mereka yang asalnya dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Yang Allah SWT nak bagi pada mereka ini sendiri. Sebab tu anda sebut pada jemaah kan, pada minggu yang sudah, siapa yang masuk neraka juga ni memang sejahat-jahat manusia. Jahat sungguh lah. Satu. Kemudian dah masuk neraka ni, kemudian tak boleh keluar pula. Dah dalam neraka. Patutnya orang dalam neraka ni senanglah keluar. Senang keluar ni. Tapi tiba-tiba dalam neraka tu kekal lama pula dalam neraka. Kemudian tak kena gaya, kekal dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yang siapa yang kekal ni? Orang yang syirik pada Allah. Yang kedua, yang kufur pada Allah. Syirik dan kufur dipanggil. Syirik tu satu. Ulama-ulama sebut orang Islam tapi dia syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua siapa? Yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kekal lah
dalam neraka sampai bila-bila. Lepas tu jangan syirik. Para jemaah sekalian, jaga terhadap syirik ni boleh terjadi pada tiga keadaan je. Yang anda pernah sebut pada jemaah sekalian. Sama ada melalui kata-kata. Mulut kita ni kan, saya tak percaya pada, na'udzubillah min dzalik, dia sebut pada Quran. Dia sebut, saya tak percaya semua, saya percaya separuh je. Syirik pada Allah SWT. Ataupun syirik, dia kata saya rasa ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Yang dia tak demikian, syirik pada Allah. Jangan menduakan Allah. Ni dalam diri kita ni, yang pertama kena jaga yang demikian. Yang kedua, jangan lakukan dengan perbuatan. Syirik, orang tak sebut tapi dia buat dengan perbuatan. Dia pergi dekat berhala, dia pergi sembah berhala tersebut. Orang Islam pergi ke kuil juga. Pergi ke kuil Hindu tu, kemudian dia buat upacara Hindu tu. Syirik pada Allah SWT. Jangan buat benda yang demikian. Syirik ni perkara yang dosa besar dalam Islam. Faqad habita amalu. Hancur lebur pahala-pahala yang kamu pernah buat sebelum daripada ini. Melalui perbuatan. Yang tiga syirik. Yang ketiga i'tiqad. Pegangan. Melalui pegangan. Orang boleh jatuh syirik pada Allah. Syirik melalui pegangan ni apa dia? Kita sebut, saya ni campurlah sikit Islam dengan liberal, dia sebut demikian. Saya ni campurlah sikit Islam dengan nasionalis. Saya campurlah, ni syirik dipanggil demikian. Jangan syirik. Islam tak ada campur-campur. Bila kita sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam sepenuhnya. Jangan campur dalam diri kita ni. Ramai orang kita ni, i'tiqad ni jadi masalah. Di Malaysia kita ni, dalam bab i'tiqad ni ramai orang kita rosak. Rosak dalam pegangan dia. Dia letak dalam diri dia, ada juga Islam. Ada juga yang selain daripada Islam itu sendiri pada diri dia. Yang menyebabkan dia syirik pada Allah SWT. Hadis tersebut menerangkan bahawa iman bertambah dan berkurang. Sebagaimana kami jelaskan dalam akhir surah Al-Imran. Dalam kitab Jami' lil Ahkamul Quran. Dan firman Allah Ta'ala. Keluarkanlah oleh kamu semua orang yang di dalam hatinya seberat 1 dinar. Seberat 1 dinar. Setengah dinar dan sebesar biji sawi. Dan kita cerita pada minggu yang sudah kan. Ingat ke tak ingat? Macam tak ingat yang ini. Pada minggu yang sudah, kita sebut tentang mengenai orang yang dalam syurga, Allah bagi peluang untuk masuk dalam, dan bagi peluang untuk tarik orang dalam neraka di kalangan orang yang pernah buat kebaikan seberat 1 dinar. Dia buat 1 dinar. Kan kita belajar pada minggu yang sudah tu, bila masuk ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka, Allah panggil ahli syurga. Kamu pergi tengok dalam neraka tu. Siapa-siapa yang pernah buat kebaikan pada kamu, walaupun sebesar 1 dinar, kamu tarik dia masuk dalam syurga. Mereka pergi tengok, jumpa orang tu, tarik, masuk dalam syurga Allah SWT. Sebelum nak masuk tu, dimasukkan dalam sungai dahulu. Sungai kan? Sungai itu memutihkan kembali jasad mereka ni. Untuk layak mereka masuk dalam syurga Allah SWT. Kemudian lepas pada itu, Allah tanya pada ahli syurga. Habis dah. Orang yang kamu tarik. Kata habis dah. Semua yang ada dalam neraka tu jahat-jahat semua ya Allah. Yang dalam neraka tu tak layak pun masuk dalam syurga. Allah sebut lagi. Kamu pergi balik, kamu cari orang yang ada sebesar biji sawi. Yang dia pernah buat kebaikan atas dunia. Yang dia ni buat kebaikan, kamu tarik dia untuk masukkan dia dalam syurga Allah SWT. Lalu, ahli syurga ni pun pergi tarik, cari, tengok orang yang pernah berbuat baik. Pernah datang jumpa dengan dia, senyum sekali je. Misal contoh. Senyum sekali kan, kita ni, anak cerita, jangan kita pandang lekeh terhadap orang senyum pada kita. Kerana itu pun kebaikan yang mereka buat. Dia pernah jumpa dengan kita sekali, kita tak kenal pun dia. Tapi dia senyum. Kita pun balas balik senyum. Kebetulannya, alhamdulillah, kita ni ahli syurga. Dia pula yang senyum tu ahli neraka saja. Na'udzubillah min dzalik lah. Kita sebut demikian. Tapi nak sebutnya, bila sampai di akhirat nanti, dia dalam neraka tu kita tengok, oh orang ni pernah senyum pada aku dahulu. Pernah senyum sekali. Kita pun tarik dia. Ya Allah, aku bagi syafaat untuk dia, masuk dalam syurga juga. Ini tengok Rahmanur Rahimnya Allah. Bila begitu masuk dalam syurga,
syurga ni, dah masuk dalam syurga tersebut, Allah tanya pada ahli syurga, habis dah? Habis dah ya Allah. Yang sebesar biji sawi itu pun kami tarik. Kami tarik, masuk semua. Dia pernah buat benda yang baik itu, pada diri kami ni, satu je benda. Sikit sangat je dia buat. Kami tarik juga. Allah kata, tu habis dah. Dalam neraka tu tinggal jahat-jahat je ya Allah. Lalu Allah kata, tak. Kamu pergi di kalangan mereka itu, kamu tengok orang yang pernah berniat dalam hati dia pernah nak buat baik untuk kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kamu pergi tengok orang yang pernah berniat. Dia berniat ya nak buat benda yang baik pada diri kamu. Kamu tengok, tarik juga dia masuk dalam syurga Allah. Syafaat untuk dia. Sebab tu kita ni jangan berniat buat benda yang jahat. Sentiasa berniat nak buat benda yang baik. Dalam diri kita ni sentiasa mengangan-angankan kebaikan. Berniat untuk buat baik ni penting dalam diri kita. Macam mana? Berniat nak suruh seramai mungkin keluarga kita ni masuk dalam syurga Allah SWT. Bila kita tengok keluarga kita ni, ya Allah aku nak tariklah, biarlah dia ni boleh masuk dalam syurga bersama dengan aku ya Allah. Dalam hati kita kan, kita tak sebut pun ada dia. Tapi dalam hati kita ni kita sebut demikian. Jangan pula kita tengok, dia ni layak neraka dia ni ya Allah. Kita dalam hati kita jangan sebut demikian. Jangan. Biar kita ni, dalam hati kita ni ada niat. Bangun pagi tadi kan, kita bangun pagi tadi, tanya, hari ni hari apa Hari Jumaat. Oh, kita kata hari Jumaat Ustaz Ahmad Dasuki kuliah ni. Tak apalah, kita datang juga lah walaupun Ustaz datang lewat pun. Kita sebut demikian. Niat benda yang baik. Niat benda yang baik ini diajar dalam Islam. Bila kita niat benda yang baik ini, mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, terus menjadikan pahala dalam diri kita. Bukan mudah-mudahan lah, dia jadi tetap dapat pahala. Allah bagi pahala. Benda yang kita niat nak buat baik. Allah bagi terus pahala, pahala. Tu hebatnya Islam. Tapi niat nak buat benda yang jahat, Allah tak tulis lagi dosa. Itu bezanya di antara kita berniat nak buat benda yang jahat. Tapi niat nak buat benda yang baik ni, hari ni tak baca lagi Quran ni, hari ni hari Jumaat ni, surah Al-Kahfi tak baca lagi ni. Kitanya, hari ni hari Jumaat ni, kitanya tak buat lagi amalan-amalan yang lain. Banyak lagi yang kita kena buat. Ni kita baru niat. Niat itu pun dapat pahala. Kerana nak niat itu pun susah. Itu cara dalam Islam. Sebab tu disebut, walaupun sebesar biji sawi, maka keluarkanlah dia daripada neraka itu, masukkan dia ke dalam syurga. Itu cara demikian. Firman Allah Ta'ala, daripada kebaikan, maksudnya adalah iman yang ada. Kalau ditanya, kenapa kebaikan disebut dengan daripada kebaikan? Kerana orang yang tak ada iman, dia tak akan berbuat baik. Yang berbuat baik ni orang yang ada iman. Yang ada iman. Bila ada iman dalam jiwa dia, sebesar zarah, sebesar kecil mana pun, dia akan cuba berusaha untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang ini demikian juga dengan yang dinyatakan dalam hadis Qatadah daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ada dalam hatinya kebaikan seberat gandum. Berat mana gandum ni? Yang kalau kita bayangkan, nak timbang pun susah. Berat gandum ini sebesar zarah, seberat zarah, iaitu iman. Tanda dia ni ada iman dalam jiwa kita. Iman ni dia boleh terbatal, terhapus, terbuang. Ni yang kudul Islam urwatan bi urwatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut binaqdil hukmi, tertanggal Islam tu sikit-sikit daripada seorang. Sampai iman kita pun tertanggal juga. Bila tertanggal? Bila kita tinggal solat, kita tertanggal iman. Bila kita buat maksiat, kita tertanggal iman. Satu Islam suruh jaga iman kita ni, jangan kita buat maksiat. Bila kita buat maksiat, keluar iman. Seorang dalam hadis Rasulullah sebut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak akan berlaku seorang yang berzina, sewaktu mana dia berzina tu dia seorang mukmin. Tak. Kenapa dia? Waktu mana dia berzina tu terkeluar iman daripada ubun-ubun kepala dia. Waktu mana dia tidak akan berlaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, tidak akan mencuri. Seorang yang mencuri, sewaktu mana dia mencuri, dia seorang mukmin. Ini tak mungkin terjadi. Kalau dia nak mencuri juga,
Dia curi juga, waktu itu iman dia tercabut daripada ubun-ubun kepala dia. Dalam hadis ni nak ajar, dalam diri kita ni, biarlah dalam diri kita ni kuatkan iman. Kuatkan iman. Kita akan tanya, kuat iman dengan apa dia? Ni, dengan kita hadir majlis ilmu. Di antara kuat iman, dia panggil. Satu, kita tanya, untuk apa ustaz datang tiap-tiap minggu? Dahlah datang, duduk dengar kuliah, lalu pula tabung derma, kita sebut demikian. Dengar tiap-tiap minggu pula nak dengar kuliah ni. Dalam hidup kita ni, ada setengah orang kan, dia tak boleh dengar kuliah tiap-tiap minggu. Dia kata tiap-tiap minggu ke pergi belajar? Dia kata, belajar ni sekali setahun cukup lah. Ada di kalangan kita. Ada orang yang dia kata, tiap-tiap hari belajar, tiap-tiap hari belajar. Jadi pelik pada mereka. Ada AJK masjid kan, dia marah buat kuliah tiap-tiap hari. Ada setengah-setengah AJK masjid. Dia kata, nanti kita kuliah tiap-tiap hari, habis duit masjid. Dia sebut demikian. Ada ni yang diberitahu pada anda. Nak sebut, kita jawab tak. Kita habiskan duit ni untuk mengukuhkan iman kita. Menguatkan iman di kalangan orang mukmin. Ni sampai peringkat setengah-setengah orang, dia kata, setengah-setengah AJK masjid lah. Yang dia sebut tu, dia kata, kita dengan ceramah ni 2 kali, 3 kali setahun cukup lah. Dia sebut demikian. Tak naknya dia jadi demikian. Pelik-pelik lah orang ni kan. Bahkan marah. Ada setengah orang dia marah buat benda yang demikian. Ana diberitahu, alhamdulillah, kita di KLIA mula untuk solat Jumaat di masjid dibuat. Dalam KLIA itu ada solat Jumaat sekarang. Setelah 20 tahun. 20 tahun usaha nak buat solat Jumaat. Orang dalam KLIA itu dulu tak boleh nak solat, tak boleh. 1000 lebih staf yang berada kat situ tu, ramai yang tak solat Jumaat. Yang tak solat Jumaat. Jadi, yang terbaru ni, anda diberitahu. Qadhi itu sendiri cerita pada anda. Nah. Ustaz, anda cerita pada anda dia. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, saya usaha-usaha, alhamdulillah dapat juga. Tu pun orang tentang. Ada orang-orang besar datang sumpah seranah saya, caci maki saya dia sebut. Dia kata engkau ni buat kerja bodoh, dia sebut demikian. Kerja bodoh. Ada ke patut nak suruh orang solat Jumaat dekat situ? Dia pun sebutlah, dia guna macam-macam gaya bahasa. Tapi saya buat pekak je Ustaz, dia sebut demikian. Alhamdulillah kita sebut. Tahniah lah. Anda sebut pada Ustaz Qadhi ni, anda kata tahniah Ustaz. Moga Allah jadikan ini amalan soleh. Anda sebut. Menjadi kekal pada diri kita demikian. Ada orang yang tentang. Dah lama dah tentang tu. Yang tentang usaha-usaha, dapat. Ni kita sedang usahakan nak suruh apa dia. Biar atas kapal terbang masuk jangan ada hidang arak. Yang cuba usaha. Macam-macam gaya. Kenapa tak buat yang terhidang lagi arak? Bagi minum free pula tu. Nak sebut kalau hidang-hidang tu jual, tahanlah juga. Ni bagi ikut jenama pula tu. Jenama apa? Siap. Kalau penerbangan business class tu, pergi keluar negara tu, tulis semua tu. Kalau kita naik kapal terbang tu, duduk sebelah, bom busuk tak tahu nak cerita. Nak gambarkan demikian. Ni nak sebutnya, ni kerana apa dia? Yang tak boleh tertanggal ni. Kerana ada kuasa-kuasa tertentu yang digunakan tak nak, yang disebut dengan tanggalnya benda-benda maksiat itu sendiri. Allahu Akbar. Sebab tu kita belajar, berlatih untuk mengukuhkan iman. Cara demikian. Yang ada dalam hatinya kebaikan seberat gandum, seberat zarrah, iaitu iman, dengan dalil riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ma'bad bin Hilal Al-Anzi daripada Anas. Aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, Allah berfirman, pergilah siapa yang ada dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah dia. Aku lalu pergi dan melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila manusia ni dah masuk neraka, masuk syurga, Rasulullah akan sebut ummati. Umat aku, ya Allah, umat aku. Dah masuk syurga tu, sebut lagi umat aku. Umat aku tu, bila sebut umat aku, Allah Subhanahu wa taala sebut pada Rasulullah. Pergi tengoklah umat kamu tu di kalangan hamba-hamba aku ni, di kalangan umat kamu tu ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu ambillah
dalam mereka tu kalau ada seberat biji sawi itu dalam hati dia iman, tarik dia masuk dalam syurga Allah SWT. Allahu Akbar. Sebab tu anak sebutkan, kalau kita ni tak lepas juga memang jahat sungguh kita. Memang jahat sungguh dalam hidup kita. Sebab orang lain semua boleh lepas, mudah je Allah nak bagi syurga. Dalam keadaan mudah-mudah syurga tu, kita leka lagi untuk masuk dalam syurga. Teruk sangatlah. Sebab tu Rasulullah sebutkan, bila orang keluar bulan Ramadan, tiba-tiba nama dia tak keluar daripada senarai ahli neraka Allah, dan kekal dalam senarai ahli neraka Allah, tak masuk dalam senarai ahli syurga Allah. Memang celakalah kamu. Celaka terus. Disebut, bila sebut celaka tu, malaikat Jibril sebut, amin. Malaikat Jibril sebut, amin. Kenapa? Allah dah bagi peluang. Terhidang dah depan kamu. Dalam keadaan kamu boleh pilih je macam mana nak masuk syurga. Tiba-tiba kamu tak masuk juga, nama kamu dalam di kalangan ahli syurga. Memang jahat sungguhlah kan. Sebab tu kita nak masuk besok lusa ni, Ramadan ni, kita di antara aim kitanya apa dia? Matlamat kitanya, kita mesti jadi ahli syurga Allah. Ni dia dipanggil demikian. Bukan matlamat kitanya bila masuk Ramadan je, mula kita terbayang terus. Nak beli baju raya banyak mana kita. Nak siapkan kuih raya kita banyak mana. Jangan. Bayangkan kitanya, bila masuk Ramadan ni, aku bayangkan tempat aku dalam syurga kamu ya Allah. Itu cara dalam diri kita demikian. Sebab tu bila kita sambut hari raya, jangan tiru yang disebut dengan apa dia, artis-artis beraya. Jangan tiru yang disebut dengan pelakon-pelakon dan sebagainya, tidak. Tapi tiru orang-orang soleh beraya. Bila kita masuk Ramadan ni, jangan terpengaruh dengan iklan-iklan yang cerita tentang apa dia? Cerita tentang beraya. Cerita tentang beraya. Bila masuk Ramadan ni, fokus. Fokus untuk apa dia? Dapat malam Lailatul Qadar. Kita mula fokus. Fokus untuk apa dia? Dapat keampunan Allah. Fokus untuk apa dia? Bersedekah biar banyak. Fokus kita ni, amalan kita yang kita nak buat. Fokus kitanya untuk kita berkeyakinan dengan Islam. 2-3 benda ni kita fokus. Bila masuk dalam bulan Ramadan. Lepas pada tu, habis je bulan Ramadan ni, benda apa yang kita kena dapatkan? Kita dapat beraya. Raya tu gambaran apa dia? Macam malam pertama kita di barzah. Suasana di barzah. Hari pertama kita di barzah. Macam mana kita di barzah? Beraya ni, saat mana kita beraya tersebut, kita mula gambarkan. Oh macam ni seronoknya kita berkunjung-kunjung di antara roh mukmin sesama mukmin. Ziarah menziarahi, bertanya khabar di kalangan kita. Bukan raya macam raya Melayu yang pernah dibuat sebelum daripada ni. Orang Melayu kita, bila beraya, sibuklah dia pasang lagu raya balik kampung dia. Anak cerita tentang ni, minta mak kuih sepotong dia punya. Lagu-lagu raya mula kalut pada diri dia. Tak ada kaitan langsung yang tu. Yang mustahanya apa dia? Hari yang kita sambut tu dengan keimanan, wahtisaban, penuh dengan keimanan dan kesungguhan pada diri kita ni. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, dinyatakan firman Allah Ta'ala, iman yang dimaksudkan amal keimanan yang dilakukan anggota tubuh. Amal keimanan yang kita buat. Itu yang digambarkan ini. Ini menjadi dalil bahawa amal soleh merupakan syarat iman. Amal soleh yang kita buat ni, maksudnya iman ni apa dia? Yang kamu tunjuk dengan perbuatan kamu. Itu tanda iman. Dalam diri kita ni, orang tanya, beriman ni macam mana? Rasulullah sebut, laisal iman bitamanni, walakin ma waqara fi qalb wa saddaqahu bil amal. Iman ni bukan dengan angan-angan. Kamu tak angan-angan begitu, tidak. Tapi iman ni kamu ikrarkan dalam hati kamu dan kamu benarkan dengan amalan kamu. Kita nampak kan? Orang yang beriman ni nampak gaya dia beriman. Pada tubuh badan dia, pada tutur bicara dia, pada tingkah laku dia dan sudut budi bahasa dia menggambarkan dia ni orang yang beriman pada Allah SWT. Beriman ni sampai peringkat ditunjukkan dengan tubuh badan kita. Lengguk bahasa kita, cara dalam hidup kita ni, itu tanda orang ni beriman. Bila ada sebesar biji sawi itu pun iman kamu, layak kamu masuk dalam syurga Allah SWT. Itu cara demikian.
Tapi iman ni dia boleh jadi kecil bila? Bila kita sombong. Bila kita sombong je, mengecillah iman. Tapi bila kita ni boleh jadi tawaduk, membesarlah iman. Membesar je iman. Iman tu akan membesar dalam hidup seorang. Sebab tu jangan ada perasaan sombong. Dalam hadis ni cerita, siapa yang ada iman sebesar biji sawi, layak masuk dalam syurga Allah SWT. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, kamu tak akan masuk syurga. Lam yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga. Man kana lahu fi qalbihi misqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah kata, tak masuk syurga selagi mana dalam hati kamu ada perasaan yang disebut dengan sombong. Sebesar mana? Sebesar biji sawi. Ngaka dululah, bakar dulu. Bakar tu Allah tanya, rasa macam mana? Sedap, katanya Allah. Tanya dia. Oh, dia kata, boleh tahan lagi. Allah bakar lagi. Bakar lagi. Allah tanya lagi. Sedap sekarang. Rasa macam mana? Tahan lagi. Sombong nak sebut ni. Bakar lagi. Bila bakar lagi, kemudian tanya lagi. Macam mana? Tahan lagi. Boleh tahan lagi. Aku tak boleh tahan dah, ya Allah. Aku tak boleh tahan dah, ya Allah. Tu yang jadi lama tu. Kerana nak menghapuskan kesombongan tadi. Selagi mana tak mengiktiraf Allah, selagi itulah yang menyebabkan sombong tu membesar. Kita ni sombong dengan apa? Sombong dengan duit, sombong. Sebab tu Allah pesan jaga-jaga. Bila kita ada duit, bersedekah. Ya banyak. Ada harta benda, gunakan untuk kerja agama. Sombong dengan apa? Sombong dengan rupa. Rupa ni orang sombong. Bila dia rasa dia ni cantik. Macam orang lain tak cantik. Dia seorang je rasa dia cantik. Dia jadi sombong. Berjalan tu mengangkang je berjalan. Nak sebutnya. Sombong dia ni. Nak gambarkan pada diri dia. Sombong dengan apa? Dengan kuasa. Orang sombong juga. Bila dapat kuasa je lain je terus. Ni kesombongan dalam hidup. Semua benda ni, jangan kamu letak sombong depan. Tapi kamu letak, bila kamu ada harta, kamu letak iman kat depan. Bila kamu ada rupa, kamu letak iman kat depan. Bila kamu ada kuasa, kamu letak iman kat depan. Bila kamu letak yang ni iman kat depan, segala benda yang di hadapan kita ni dengan keimanan, wahtisaban, di waktu inilah kita ni akan jadi tawaduk. Yang menyebabkan layaklah kita ke syurga Allah SWT. Tu yang satu kita belajar dalam bab gini ni. Nak suruh kita ni sentiasa hidup dalam keadaan. Biar kita ni sentiasa menguatkan iman pada diri kita ni. Barulah kita ni berkeyakinan tak rasa takut dengan celaan orang mencela. Kita tak rasa gundah gelana saat mana kita ni dikatakan oleh sesiapa di kalangan kita. Kita akan rasa biasa je. Orang nak caci maki kita. Katalah. Tak penting pun. Yang penting aku dengan Allah. Dia sebut macam. Yang ni yang menyebabkan kita ni jadi kuat dalam hidup kita. Tapi kalau kita ni, bila kita tak sombong di hadapan, orang kata sikit, mula mengajuk. Mula kita kecewa. Kerana sombong kita tu kat depan. Bila sombong kita tu kat depan, dia cepat sangat. Kita ni sensitif dengan kata-kata manusia. Allah kata pada dia, dia tak rasa apa-apa. Tapi bila manusia kata sikit, terasa hati tu sendiri. Ini kerana punca apa dia? Punca dia ni tak sombong kat hadapan tersebut. Faham ke tak faham? Buat faham lah tu. Yang dalam diri kita ni, kekuatan pada dia. Dalil lain adalah firman Allah Ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Dengan tujuan untuk dijadikan kamu ni penyaksi ke atas manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan kamu juga Rasul akan menjadikan saksi di atas perbuatan yang kamu lakukan. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblat kamu sekarang, melainkan agar kami mengetahui dengan nyata siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berpaling tadah. Itu cerita kiblat, pertukaran kiblat. Dalam bulan Syakban kan, berlakunya pertukaran kiblat. Bila tukar kiblat, barulah tahu siapa yang beriman kepada Allah
siapa yang dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukar kiblat. Dalam para hadirin sekalian ingat kan, dalam bulan Rejab Allah jadikan satu program Isra wal Mi'raj. Dalam bulan Syaban Allah jadikan dua program. Dia panggil Nisfu Syaban dan pertukaran kiblat. Tukaran kiblat ni orang Melayu kita tak sambut, orang Arab sambut. Orang Arab sambut. Kerana inilah ayat wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tak jadikan pertukaran kiblat itu yang berlaku ke atas kamu illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Dengan tujuan kami jadikan nak tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang lawan Rasul. Bila tukar kiblat. Panjang cerita ni, tukaran kiblat ni. Kerana bila Rasulullah sampai di Madinah, orang Yahudi ejek Rasulullah kan. Semayang kiblat sama dengan kita juga. Dia kata agama kita tak betul. Dia ejek Rasulullah. Kenapa Muhammad tak ada kiblat yang tersendiri? Kan Rasulullah doa kan? Doa. Terdongak muka. Ya Allah, tukarlah kiblat. Ya Allah. Tukarlah kiblat. Lalu, dalam lebih kurang 6 bulan hingga setahun, Rasulullah doa, turun ayat Quran. Turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah nampak wajah kamu terdongak ke langit, mengharap ditukar kiblat. Muhammad, kamu tukarlah kiblat sekarang. Rasulullah baru semayang tu 2 rakaat, semayang Zuhur. Jalan terus. Jalan tu pusing menghadap pada Masjidil Haram. Sahabat dia tengok Rasulullah berjalan. Sahabat yang lain pun, saf yang pertama tu berjalan juga. Berjalan. Pusing di belakang Rasulullah. Saf yang kedua berjalan. Pusing. Berada saf yang kedua belakang Rasulullah. Itulah pertama dan terakhir semayang boleh berjalan, tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni semayang sambil berjalan. Nak sebut je. Kita, orang tanya, kenapa ni semayang sambil berjalan? Ambil sunnah bulan Sya'ban Ustaz. Itu demikian. Bila tukar kiblat, siap semayang tu, sahabat-sahabat terapa Rasulullah. Apa ni Rasulullah? Semayang macam ni. Tak pernah-pernah ni berjalan ni. Macam ni. Tiba-tiba berjalan. Rasulullah kata, Alhamdulillah, doa kita mustajab. Allah perkenankan doaku. 6 bulan hingga setahun aku berdoa. Allah mustajabkan sekarang. Kenapa? Kiblat kita bertukar. Bila bertukar, menghadap pada Masjidil Haram ini, sahabat-sahabat suka. Alhamdulillah, suka. Masing-masing keluar ke masjid ni lau. Kiblat tukar, kiblat tukar. Ada tengah semayang tu, pusing je tu. Ini berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ni lah kalau kita pergi Madinah jumpa masjid kiblatain. Masjid 2 kiblat tu, berlaku pertukaran kiblat tu lah. Bila bertukar, masing-masing bagi tahu. Oh, dia kata, suka kita, kiblat tukar. Tulis dalam Instagram masing-masing. Tulis dalam Facebook masing-masing ni, kiblat bertukar. Orang Yahudi dengar. Orang Yahudi dia cocok balik orang Islam. Dia kata Muhammad ni ajaran agama dia entah apa-apa dia. Sekejap menghadap pada Masjidil Aqsa, sekejap menghadap pada Masjidil Haram. Lepas pada ni kiblat dia ke mana pula tu? Kan dia cara dia tu. Dia nak suruh longgar keyakinan kita. Agama tak betul lah ni dia sebut. Kerana kalau tak kena gaya yang macam ni yang menyebabkan orang ni Allah jadikan ada orang yang teragak-agak. Betul juga kata Yahudi. Agama dia. Agama yang sebegini. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Dengan tukar kiblat ni, Allah tahu siapa yang nak ikut Rasul. Siapa yang tak nak ikut Rasul. Mimman yang qalibu ala aqibai. Dibandingkan dengan dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya pertukaran kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah, orang yang nak tukar kiblat ni mudah ke tak mudah? Payah. Dah lama dah. Kan orang kita ni kan kalau dah lama dah. Bila dah lama dah nak tukar benda yang baru, payah. Kita kan nak ubah. Kita ni dah lama dah. Dah lama dah. Pagi-pagi relax duduk depan TV tengok Tom and Jerry. Tiba-tiba orang ajak, jom pergi dengar ceramah. Allah nak ubah satu habit yang dah melekat lama dah. Tabiat tu dah lama dah kita ni. Pagi goreng bihun. Siap goreng bihun?
Kemah-kemah rumah. Kemudian lepas kemah rumah, duduk depan TV. Layan cerita kartun. Kemudian lepas pada tu, kemah-kemah rumah balik. Masak tengah hari. Nak ubah suasana yang dah lama tu, payah. Nak sebutnya payahnya kita nak tukar. Daripada perangai sikap lama kepada sikap yang baru. Tukar kiblat sama juga. Bila nak tukar ni, Allah susahnya. Lalu Allah SWT sebut, Illa alal ladzina hadallah. Kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Tambah pula, cocok ni. Orang Yahudi ni cocok pula. Dia kata, apalah agama Muhammad ni begitu, gini. Lalu Allah nak hiburkan hati Rasulullah macam mana? Allah SWT turunkan ayat ini. Kemudian dalam masa yang sama, Allah SWT turunkan ayat satu lagi. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ni juzuk yang kedua tu. Juzuk yang kedua dalam surah Al-Baqarah tu, start daripada sayaqulus sufaha' tu, satu muka cerita tentang pertukaran kiblat. Itu saat dia panggil. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sekali-kali Allah tidak akan mensia-siakan iman yang ada pada diri kamu. Maknanya kamu menghadap pada Masjidil Haram, Masjid Aqsa dahulu pun Allah tak sia-siakan amalan kamu. Manakala kamu tukar pada Masjidil Haram pun Allah tak sia-siakan amalan kamu juga. Maknanya pada diri kamu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bila kamu ni beriman pada Allah, Allah tak biarkan kamu tu, kamu rasa rugilah, jangan pada diri kamu. Macam di kalangan kita kan, ramai mana di kalangan kita dia hantar anak dia menghafal Quran. Bila dia hantar anak dia menghafal Quran, dia tanya balik, dia menghafal Quran saja ke akademik tak belajar? Kita kata menghafal Quran dulu, fokus dulu Quran. Oh, rugilah ustaz, dia sebut demikian. Kita jawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Mana rugi? Siapa yang kata rugi? Tak rugi pun dia menghafal Quran kan? Dia menghafal Quran tu dia untung. Kita kata, habis dia tak belajar akademik. Lepas pada ni belajarlah, nak belajar pun. Ini bahasa yang mudah ni. Ramai kan di kalangan kita kata, saya tak nak hantarlah anak saya menghafal Quran, baca Quran tak nak. Rugi dia sebut demikian. Nak kerja benda nanti. Kita kata, dia baca Quran tu rugi ke? Tak. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tak rugikan setiap benda yang kamu buat tu. Kamu jangan jadi sia-sia. Jangan. Dia baca Quran tu pun pahala-pahala. Beza tak di antara dia baca Quran dengan anak-anak kita belajar di sekolah biasa? Beza. Beza pahala. Tak percaya cuba mati tak percaya. Kan anak-anak sebutnya. Gambaran bagaimana Allah bagi pada seorang ni pahala dia baca Quran dengan pahala dia belajar di pelajaran-pelajaran biasa. Nak sebutnya. Kita jangan kita rasa habislah, rugilah. Sama juga setengah di kalangan kita. Nak buat contoh yang lain apa dia. Kadang-kadang kita buat jamuan. Buat jamuan kan. Makan. Orang tanya jamuan apa? Saya jamu je. Orang kata rugilah. Tak ambil kesempatan untuk buatlah program-program. Cerita sikit tentang kelebihan Tupperware. Misal contohnya. Kemudian cerita. Tak kita kata. Saya rasa untung. Kenapa saya untung? Ni Allah sebut, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Duit kita walaupun nampak habis, kita buat jamuan itu, tapi di sana Allah tak sia-siakan amalan kita. Macam Farhan sekarang datang macam ni kan. Ada setengah orang kata, duduk je tunggu ustaz. Ustaz tak sampai-sampai, rugi lah kata. Tak rugi. Duduk menunggu ni ada pahala. Ni beza dipanggil. Orang Melayu kita dia ajar, dia panggil penantian itu satu penyiksaan. Orang Melayu kita sebut demikian. Islam dia tak, penantian itu satu pahala. Jangan kita rasa rugi aku. Banyak rugi aku kan. Tak rugi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah ajar kamu tak rugi. Kamu je tak nampak pahala yang Allah sediakan untuk diri kamu. Mana lebih baik? Kita duduk menunggu saat kita nak belajar dengan kita duduk menunggu saat nak ditayangkan tayangan di pawagam. Kita kata rasa demikian. Ramai orang
Dia sanggup menunggu kan nak tayangan pawagam Avengers tu kan. Avengers yang ditayangkan tu. Nak sebutnya sanggup beratur je orang kita. Beli tiket. Nak tak tengok lagi ni. Rasa nak tengok juga ni. Nak sebut siapa sebenarnya yang mati ni. Nak sebutnya gambaran di kalangan kita. Ramai mana di kalangan kita dia rasa rugi pada diri dia. Tak. Dia antara benda yang kadang-kadang kan kita pergi masjid kan, kita tengok orang duduk je dalam masjid kan. Orang duduk dalam masjid, kata-kata rugi dia duduk saja dalam masjid. Tak. Dia sedang berintikaf. Dia sedang berintikaf. Allah sia-siakan amalan dia ke? Tak. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tak sia-siakan amalan yang kamu kerjakan itu. Ada cara dalam hidup itu. Kita tolong orang, kita buat, kita kata, kadang-kadang kan orang datang minta duit dengan kita pinjam. Boleh tak Ustaz, saya nak pinjam duit sikit? Banyak mana sikit tu? Kita tanya. Dia kata tak banyak, 10,000 je. Allah, 10,000 sikit gitu. Yelah, dia kata Ustaz kan banyak kan. Dia ingat ke muka kita ni muka duit dia panggil. Waktu mana saya tak boleh nak bagi banyak tu. Saya boleh bagi banyak ni je. Misal contohnya. Kita pun bagi sekadar yang dia minta tadi. Sekadar yang kita mampu. Dalam keadaan kita bagi tu, dia janji bulan depan saya bayar Ustaz. Sampai bulan tak sampai. Tak bayar. Dah kita tunggu setahun tak bayar. Hanya dengan dia hilang dia punya. Bukan duit dia hilang, dengan dia pun hilang. Kita rasa rugi ke? Tak. Tak rugi. Kita pun tepuk dahi. Tepuk. Rugi aku. Bagi duit pada dia. Kalau aku guna menyimpan duit tu, boleh buat payment untuk beli kereta baru dia panggil. Kalau aku simpan, kita pun mula fikir demikian. Mula datang. Kita ingat ayat ni. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tak akan sia-siakan benda yang kamu lakukan dalam hidup kamu itu. Kan kadang-kadang setengah-setengah orang di kalangan kita, dia tak sebut, tapi dia terlintas dalam hati dia. Kenapalah aku terkahwin dengan mamak ni dia. Misal contohnya, rugi aku kahwin dengan dia. Kalau aku kahwin dengan raja-raja kan hebatlah aku ni. Dia jadi demikian dalam diri dia. Datang kan. Ingat balik ayat ni. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tak sia-siakan benda yang kamu buat itu dengan keimanan kamu pada Allah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Barulah Allah sebut, aku dengan manusia ni Allah lemah lembut sungguh katanya Allah. Innallah bin-nas. Allah dengan manusia ni laraufur rahim. Rauf ni maknanya lemah lembut sungguh. Rauf. Kemudian bukan lemah lembut je. Memang pemurah sungguh aku. Rahimnya dengan manusia ini sendiri. Iman yang dimaksudkan adalah solat kamu. Yang maksudkan ini solat yang kita kerjakan itu sendiri. Termasuklah yang digambarkan tadi. Maknanya ada orang kata rugi dah. Bangun tahajud malam-malam penat dia disebut. Misal contohnya. Bangun dah lah tidur tengah-tengah sedap. Tiba-tiba kena bangun. Ada orang kata, baik tidur daripada bangun tahajud. Saya terjawab tak. Allah tak sia-siakan bangun tahajud itu. Itu cara orang Islam berfikir dengan orang yang berfikiran materialistik. Lawan dengan pemikiran ini. Orang yang berfikiran kebendaan, dia fikir, kita tidur elok-elok, sedap-sedap. Besok kita bangun, buat kerja. Banyak lagi kita dapat duit. Ada orang yang dia fikir pergi sembahyang Jumaat, dia jadi rugi pada dia. Pergi sembahyang Jumaat ni akan mengurangkan produktiviti. Yang produk yang keluar daripada kilang-kilang mereka. Lalu mereka halang orang daripada pergi sembahyang Jumaat. Kamu nak kerja dengan saya boleh, tapi kamu tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Kamu tak boleh itu, tak boleh ini. Dia rasa demikian. Tak, kita kata, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tak sia-siakan. Kamu hantar staf kamu pergi sembahyang Jumaat, pahala dah untuk diri kamu. Kita kata, biar dia pergi sendiri dah Ustaz. Kita sebut demikian. Tak. Kita ada staf kan? Bila kita ada staf, kita pergi hantar. Kita tak sembahyang Jumaat. Tapi kita tak sembahyang sebab orang perempuan kan, misal contoh. Tapi kita hantar staf kita yang lelaki ni, pergi sembahyang Jumaat. Bila kita buat demikian, Allah sia-siakan kita ke? Tak. Allah tak sia-siakan. Sama juga dengan anak-anak kita. Rumah kita jauh daripada masjid kan? Kita kata, susahlah mama nak pergi asyik, hantar hari Jumaat je. Kamu tak nak pergi, tak payah dah. Kita sebut demikian. Kita sebut demikian. Tak. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Allah tak sia-siakan yang kamu buat dalam hidup kamu itu. Menurut pendapat lain yang dimaksudkan hadis ini adalah amal hati. Ini pendapat lain dalam hadis disebut amalan hati. Yang maksudkan bukan solat je, tapi amalan hati yang dikerjakan. Sebagaimana kata-kata, keluarlah orang yang melakukan suatu perkara dengan niat daripada hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal bergantung pada niat. Perkara ini mengandungi makna yang menakjubkan yang sebentar lagi kita jelaskan. Yang sebentar tu kita jelas bulan Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah kita sambung akan datang nantilah. Dah kita sampai ke 12 dah ni, dan kita pun nak solat Jumaat pula lepas pada ni. Takut bimbang jemaah-jemaah bertembung dengan jemaah yang masuk nak solat, marah pula orang datang nak solat Jumaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Jemaah sekalian, anak-anak ucap selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah bagi peluang pada kita menikmati Ramadan Al-Mubarak ini dengan dengan amalan-amalan kita. Dan ana sebut Ramadan ni sambut dengan 3 benda lah. 3 serentak. Satu yang disebut dengan keyakinan, yang kedua kita sambut dengan amalan, yang ketiga kita baiki akhlak. 3 benda ni berlaku pada seorang ini sendiri. Bila kita masuk Ramadan tu biar terjadi 3 benda ni. Kalau terjadi 3 perkara ni, insya-Allah Ramadan ni Ramadan yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang bertakwa pada Allah. Para hadirin sekalian, sebagaimana minggu yang sudah ana sebut ada jemaah lah. Bila nak masuk Ramadan ni, anaknya di antara benda yang anak terpaksa fikirnya ialah anak-anak tahfiz lah. Anak-anak tahfiz anak ni ada lebih kurang 1000 lebih yang belajar menghafal ni, dan anak nak minta kesempatan jemaah yang ada ruang rezeki sikit untuk kita sama-sama tanggung anak ni berbuka puasa. Tanggung ni seorang banyak lebih kurang RM250 seorang. Kalau jemaah nak bagi sehari untuk sekolah tu pun boleh. Ada jemaah kata, Ustaz, saya tak sanggup nak tanggung seorang-seorang ni. Saya tanggung satu sekolah sanggup. Kita bersedialah, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Sanggup nak tanggung sehari sebanyak RM2,000 je sehari untuk satu sekolah. Tapi untuk yang disebut dengan untuk yang disebut seorang-seorang ni, kita buka RM250 seorang. RM250 seorang ni kita pakat tanggung lah di kalangan kita. Mudah-mudahan pelajar-pelajar ni dia berbuka puasa dengan tanggungan kita. Jemaah-jemaah lepas pada ni ambil pamphlet yang diedarkan oleh anak-anak ni lah, anak-anak tahfiz kita ni. Ni anak-anak ni, mereka ni dah habis dah 30 juzuk ni di kalangan kita ni. Semua yang ada ni, mereka yang habis 30 juzuk yang belajar di kolej lah, belajar di kolej An-Nabawi ini sendiri. Dan mereka, dan kemudian ambil ni, ataupun kalau jemaah nak bagi direct 250 kejap lagi, tulis nama arwah ayah kita ke, arwah mak kita ke, tulis nama untuk kita tanggung, ataupun nama kita lah, bakal-bakal arwah dipanggil macam. Kita ni tulis nama terus, anak nak suruh jemaah tulis nama tu, anak nak ambil nama tu, nak suruh pelajar tersebut yang ditanggung tu, dia baca doa sebulan untuk orang ni dipanggil. Sebulan ni untuk orang ni. Anak nak buat demikianlah, mudah-mudahan. Dan terima kasihlah yang telah bagi pada minggu yang sudah. Dan hari ni ada sekolah lain pula. Sekolah daripada Langkawi yang nak berjanji. Langkawi, dan juga daripada sekolah yang lain. Farhan, tengok dalam kereta ada. Dan Akilah pun ada. Akilah ada belakang nanti, insya-Allah tu. Jumpa dengan Akilah kat belakang nantilah, insya-Allah. Yang nak masukkan dan bagi terus pada Akilah pun tak apa. Nak bagi pada Ana pun tak apa. Dua-duanya tak ada masalah lah. Untuk keuangan ataupun back-in kan saja. Ambil pamphlet ni. Yang keduanya, pamphlet yang ada pada jemaah ni, kita bangunan yang kita Ramadan nanti, anak-anak nak mula dapatkan wakaf. Wakaf untuk nak beli bangunan yang kita datang baru ni. Jemaah datang baru ni. Kita sebenarnya sewa beli. Tiap-tiap bulan tu kita sewa sebanyak lebih kurang 16,000 sebulan, 4 blok tersebut. 4 blok ni sendiri. Ana cadang nak beli blok yang utama tu. Nak beli, harga dia dalam lebih kurang 3 juta.
Tapi kita dah ada dah sikit pada tahun yang sudah kita kutip. Kemudian baki lagi 2.5 juta kita perlunya. Jadi kalau mulai Ramadan nanti, di antara keperluan yang nak kutipnya ialah di mana jemaah-jemaah yang nak wakaf bangunan tersebut. Anda nak mulakan daripada, anda nak besar sikitlah jumlahnya. Sebanyak 5,000 hingga 10,000. Kita nak ambil nama tu, kita nak tampal dekat dinding tangga naik tersebut. Tangga naik ke atas tu, bukan nak suruh riak, tapi nak suruh semua jemaah yang setiap kali mana naik turun bangunan tu, dia baca doa untuk kita. Itu cara demikian. Anda bukan berniat nak riak, tidak. Tapi anda nak suruh nama tu kekal dekat dinding tu. Anda akan tulis kat atas tu, bangunan ini diwakafkan oleh penama ni lah. Dan marilah kita baca doa kepada mereka-mereka ini sepanjang masa, insyaAllah. Selagi mana ada bangunan tu, selagi itulah kekal sampai demikian, insyaAllah. Jadi kalau jemaah-jemaah yang rindu pada mak ayah kita, bulan Ramadan nanti anak-anak mulakan yang tu lah. Mulakan untuk wakaf untuk 5,000 ke atas lah senang ceritanya. Lepas tu 5,000 tu nanti insyaAllah kita akan keluarkan nama tu kita akan letak dalam plak begitu, kemudian kita tampal dekat dinding tu, insyaAllah. Sama mungkin lah nak letak penuh dekat dinding tersebut. Yang 5,000 ke atas tu lah kita nak sebut letaknya jumlah yang demikian, insyaAllah. Anda harap supaya jemaah-jemaah boleh faham lah konsep tersebut. Sebab kita dalam tempoh 2 tahun saja untuk kita bayar bangunan tersebut. Sewa beli ni dipanggil demikian. Dalam tempoh, anda tak nak buat loan dengan bank. Anda nak buat loan dengan bank. Kalau anda buat loan pada bank, bank akan kaya. Bank akan dapat manfaat. Anda nak bayar dalam bentuk sikit jumlah begitu. Kemudian lepas itu, bangunan itu akan menjadi milik pada kita semualah. Anda nak wakafkan bangunan tu. Selagi mana bangunan tu ada, selagi itulah pahala-pahala berterusan untuk diri kita. Jemaah-jemaah boleh faham konsep tersebut kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Kemudian kita doa untuk sahabat kita yang akan menjalani pembedahan pada 1 Ramadan. Nanti insyaAllah. Ada jemaah yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila Orchid binti Ahmad. Allahumma shfi mardaha, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.